Hai, Assalamualaikum anak-anak Mak. Mak harap korang semua sihat. Pada yang baru jumpa channel ni, selamat datang ke Mak Leha Story, di mana Mak akan menceritakan kisah-kisah seram sebagai peneman tidur korang. Seperti yang korang nampak di tangan Mak sekarang, ya, ia berkaitan dengan kisah malam ni. Anda dah sedia nak dengar? Macam biasa, cari teddy bear untuk dipeluk, tutup tingkap, tarik selimut. Let them come. Kisah ni terjadi sekitar tahun 2014, mengisahkan sepasang suami isteri bernama Daud dan Wawa. Saat paling indah yang ditunggu-tunggu mereka untuk menimang cahaya mata pertama berubah menjadi tragedi selepas anak yang lahir itu meninggal dunia. Pelbagai persediaan telah mereka lakukan untuk menyambut kelahiran zuriat pertama itu. Dari membeli barang-barang bayi, mengecat bilik bayi dengan warna-warna cerah dan macam-macam lagi. Namun takdir berkata lain. Ia betul-betul menguji kekuatan mereka suami isteri, terutamanya Wawa. Sejak kejadian itu, hubungan Daud dan Wawa mula renggang. Mereka jarang bercakap, malah Wawa kerap mengasingkan dirinya. Dia selalu duduk berjam-jam dalam bilik bayi sambil memegang baju bayi. Apabila Daud cuba berborak dengannya, dia hanya berdiam. Fikir Daud, dengan memberi ruang bersendirian, Wawa akan keluar dari kemurungannya, tapi ia menjadi lebih buruk. Bukan sahaja dia suka duduk dalam bilik, malah tidur, enggan mandi, enggan makan. Daud cuba menegurnya, tapi hari itu mereka bergaduh besar. Wawa masih menyalahkan Daud dengan mengatakan Daud tidak memberi kasih sayang sepenuhnya, menyebabkan anak mereka mati semasa dilahirkan. Bagaimana Daud nak beri kasih sayang? Dia masih belum lahir. Daud hanya mampu mengalah. Fikirnya, tiada guna dia bertekak dengan Wawa kerana isterinya itu masih di dalam emosi yang tidak stabil, maka semua salah di matanya. Selepas pergaduhan itu, 2 hari Daud tidak berborak dengan Wawa dan hanya membiarkan Wawa di dalam bilik itu seorang diri. Namun keadaan tidak membaik selagi Daud tidak bertindak apa-apa. Pagi itu Daud berasa kesal. Dia berfikir semula apa yang dia dah lakukan dan sedar bahawa dia dah buat banyak kesilapan. Dia tak mampu untuk jadi suami yang kuat ketika isterinya menghadapi tekanan seperti ini. Dia sendiri tak tahu nak menguruskan keadaan ini dengan baik. Daud bertekad mulai hari ini dia akan menyokong apa sahaja keputusan Wawa. Dengan perlahan, Daud melangkah masuk ke bilik bayi. Dia melihat Wawa sedang berdiri di sebelah katil bayi sambil merenung ke dalam katil itu. Sambil air mata mengalir di pipi, Daud terus meminta maaf atas kesilapannya kerana tak mampu menjadi suami dan ayah yang baik, dan dia berjanji akan menyokong apa sahaja perbuatan Wawa. Namun belum sempat Daud menghabiskan kata-kata, tiba-tiba Wawa meletakkan jari telunjuk di atas bibirnya
dan memaksa Daud diam sambil berkata, "Shh, diam, anak kita tengah tidur." Daud mendekatkan diri ke katil perlahan-lahan kerana ingin tahu apa yang Wawa pandang. Sesampainya di katil, rupa-rupanya Wawa sudah menyalinkan mainan patung dengan baju bayi. Ketika itu, Daud terbelah bagi. Fikirnya, perlukah dia tegur dan mencetuskan satu lagi pergaduhan, atau layankan dia sehingga dia sedar sendiri? Ups, maaf sayang. Anak tengah tidur tu. Jomlah kita makan. Untuk pertama kali, Wawa mengikut Daud untuk pergi makan. Mereka pun makan nasi kukus yang dibeli Daud di luar taman. Daud cuba bertanya soalan. Wawa menjawab seperti gembira. Akhirnya senyuman terukir dari bibir istrinya seperti dulu. Mulai hari itu, Daud melayankan saja kerenah Wawa. Apa sahaja, walaupun jauh di sudut hatinya, tahu perbuatan istrinya itu sudah mula tidak normal. Wawa sudah memperlakukan patung tersebut seperti bayi. Dia bermain, bercakap, memandikan, malah dia menidurkan patung tersebut setiap malam. Jelas Daud mula berasa bimbang. Namun di saat melihat istrinya terlihat bahagia bersama patung itu, Daud hanya mampu pasrah, asalkan Wawa tidak murung seperti dulu. Pada suatu malam, ketika sedang lena tidur, Daud dikejutkan dengan bunyi guruh dan hujan di luar. Dia tersedar lalu melihat istrinya tiada di sisinya. Cuma tinggal patung itu sahaja di sebelahnya. Daud merasa hairan kerana Wawa tak mungkin akan meninggalkan patung itu sendirian. Dia selalu membawanya kemanapun dia pergi. Daud pun keluar dari bilik sambil memanggil istrinya. Sayang. Dalam suasana malap, Daud berjalan perlahan-lahan menuju ke bilik bayi. Oh sayang. Dia menolak pintu bilik itu, tapi mendapati Wawa tiada di situ. Daud pun turun ke bawah sambil memanggil istrinya lagi. Dalam samar-samar, dia melihat kelibat istrinya sedang duduk di atas sofa ruang tamu. Kelihatan dari belakang, Wawa seperti sedang memeluk sesuatu. Badannya basah, bajunya kotor. Daud pun perlahan-lahan menghampirinya. Sayang buat apa tu? Apabila Daud menghampirinya, alangkah terkejutnya dia saat melihat istrinya sedang menyusukan mayat anak mereka. Sambil berkata, "Shh, jangan bising. I tengah susukan anak kita." Keesokan paginya, Daud menghubungi hospital gila untuk membawa pergi istrinya. Itu sahaja pilihan yang dia ada. Manakala mayat bayi mereka dikebumikan semula, Daud mengaku yang dia tak sanggup menjaga istrinya di hospital sakit jiwa. Baginya, biarlah keluarganya yang menguruskan. Daud mengambil keputusan untuk menjual rumahnya dan berhijrah ke Melbourne, Australia untuk memulakan kehidupan baru di sana. Kini Daud sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Dia tak tahu apa terjadi kepada Wawa selepas itu. Aku mengaku, aku memang insan yang lemah. Tahu
tahu pun. Kisah kedua ni dialami oleh seorang wanita bernama Hana. Pada suatu malam, Hana baru pulang dari menonton wayang bersama tunangnya, Azri. Mereka telah meluangkan masa di sebuah restoran di Sita Mall sambil menonton sebuah filem dari Indonesia bertajuk Makmum. Hana gemar menonton atau membaca cerita seram. Macam korang, anak-anak mak. Maaf, mak tak sengaja terinterframe pula. Okey, kita sambung. Setelah selesai menonton wayang, Azri menghantar Hana di luar pagar apartmennya, lalu beredar pergi. Sewaktu Hana berjalan seorang diri menuju ke rumahnya, dia perasan di sebuah pokok ada anak patung yang kelihatan pelik. Hana tertarik dengan anak patung itu, lalu mendekatinya. Anak patung itu, tubuh badannya sempurna, 2 kaki, 2 tangan, tapi di badannya dililit dengan gambar wajah seseorang perempuan. Bagi orang lain, mungkin melihat patung itu agak menyeramkan, tapi untuk Hana, ia sesuatu yang menarik minatnya. Lalu, Hana mengeluarkan handphonenya dan mengambil gambar. Setibanya Hana di dalam rumahnya, dalam keadaan yang letih, Hana bersiap sedia untuk mandi. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Tunangnya menghantar WhatsApp. Korang bacalah ya. Mak tak boleh baca. Mak pula single. Baca orang chat sayang-sayang. Lagi terasa single. Hana menghantar gambar anak patung yang diambilnya tadi kepada tunangnya, lalu segera masuk ke bilik mandi untuk mandi. Dia meninggalkan handphonenya di atas meja. Tanpa dia sedar, tunangnya berkali-kali cuba menghubunginya. WhatsApp masuk bertubi-tubi. Azri seperti ada hal penting yang ingin diberitahu, tapi Hana tidak mendengar bunyi handphonenya dari dalam bilik mandi. Setelah selesai mandi, sebaik sahaja, Hana melangkah keluar dari bilik mandi. Tiba-tiba dia melihat kelibat ibunya masuk ke bilik. Dalam hatinya, belum tidur lagi ibu dah lewat ni. Belum sempat dia menegur ibunya, Hana mendengar handphonenya berbunyi. Lalu dia menjawab panggilan dari tunangnya. Hello. Dengan nada cemas, Azri meminta Hana untuk membuang gambar patung tadi dari handphonenya dengan segera. Dengan perasaan terpinga-pinga, Hana bertanya, mengapa harus membuang gambar tersebut? Apa masalahnya sehingga Azri begitu mendesaknya sebegitu? Rupa-rupanya, kata Azri, gambar dan patung itu adalah medium untuk orang memuja roh orang yang sudah mati. Siapa yang ada gambarnya boleh memanggil jin berupa orang yang mati itu. Mendengarkan itu, Hana fikir seperti tunangnya sengaja mahu menakut-nakutkan dia. Namun dari suara tunangnya itu yang tegas memaksa Hana untuk segera memadam gambar itu, Hana menurut sahaja permintaan Azri. Hana dengan segera mematikan handphonenya.
Baru sahaja dia menamatkan panggilan Azri, tiba-tiba dia berasa ada sesuatu di belakangnya. Dia pun segera menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya Hana saat melihat kelibat seorang wanita yang persis seperti dalam gambar bersama patung tadi sedang merenungnya. Hana segera berlari menuju ke bilik ibunya sambil menjerit memanggil ibunya. Apabila dia masuk ke bilik ibunya, ternyata ibunya tiada. Baru dia teringat yang ibunya tidur di rumah kakaknya malam itu. Perempuan itu terus mengejar Hana sambil menyeretkan kakinya. Hana lantas mencapai handphonenya dan mencari gambar yang diambil tadi dan terus delete. Dengan serta-merta, bunyi kaki terseret itu terhenti. Hana perlahan-lahan keluar dari bilik. Mujur susuk wanita menyeramkan itu sudah tiada. Hana menarik nafas lega. Namun peristiwa itu membuatnya tak boleh tidur kerana ketakutan. Maka Hana menelpon tunangnya untuk menemaninya berborak sampai tertidur. Hello Bi, temankan sayang takut. Sampai part ni, kita yang geng-geng single ni dah boleh angkat kaki kot. Jom anak-anak mak, kita pulang ke tempat asal kita. Itu saja kisah seram pendek yang mak dapat ceritakan untuk malam ni. Semoga anak-anak mak tidur lena malam ni. Sebelum berpisah, mak ingin berpesan. Jauhi patung, dekati mak. Dan jangan lupa like, subscribe, komen dan share video ini jika anda suka kisah-kisah seram. Sehingga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum. I'm always here, even when you're asleep.